Bab keharusan meminum susu. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Bara, katanya Abu Bakar As-Siddiq berkata, bila kami keluar bersama Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, kami lalu dekat seorang penggembala. Ketika itu Rasulullah SAW telah dahaga. Abu Bakar berkata, saya pun memerah sedikit susu untuk Nabi SAW, dan saya bawakannya kepada beliau. Maka beliau minum sehingga saya berasa puas hati, sehingga saya rasa senang hati. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Bara juga. Beliau berkata, bila Rasulullah SAW berangkat dari Mekah ke Madinah, beliau diikuti oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Kata perawi, maka Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. Terus kaki kudanya itu terbenam di dalam tanah. Faqala, Suraqah berkata, berdoalah kepada saya, berdoalah kepada Allah untuk saya tidak akan mengapa-apakan kamu. Perawi berkata, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kata perawi lagi, Rasulullah SAW berasa dahaga. Maka selepas itu mereka lalu dekat seorang penggembala kambing. Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya pun mengambil satu mangkuk dan saya perahkan sedikit susu ke dalam mangkuk itu untuk Rasulullah SAW. Selepas itu saya bawakannya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW minum sampai saya puas hati. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, sesungguhnya Nabi SAW ketika dibawa pada malam, dia diperjalankan pada waktu malam itu ke Ilya. Ketika dibawakan kepadanya dua mangkuk, daripada dua mangkuk. Yang pertamanya daripada arak, yang berisi arak, dan yang keduanya berisi susu. Rasulullah SAW melihat kepada kedua-duanya, tetapi beliau mengambil susu. Berkatalah Jibril kepadanya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu lil fitrah, untuk sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Kalaulah engkau mengambil arak, nescaya sesatlah umatmu. Dengan sanad satu lagi serupa juga, riwayat daripada Abi Hurairah juga. Dia kata dibawakan kepada Rasulullah, sama seperti riwayat tadi, lafaznya, cuma di dalam riwayat ini tidak disebutkan perkataan Ilya, itu saja beza. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Abu Humaid As-Sa'idi telah menceritakan kepadaku, katanya, aku pergi kepada Nabi SAW dengan membawa satu mangkuk susu daripada Naqi', nama satu tempat itu, dengan tidak bertutup, dengan tidak bertudung bekas susu itu, mangkuk itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa tidak engkau tudungnya, walaupun dengan engkau melintangkan satu ranting
kayu. Abu Humaid berkata, sebenarnya diperintahkan supaya diikat gerabah itu ialah pada waktu malam, dan disuruh tutup pintu itu adalah pada waktu malam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Abu Humaid menceritakan kepada saya bahawa dia telah membawa satu mangkuk susu kepada Nabi SAW. Lalu perawi mengemukakan hadis sama seperti hadis yang tersebut sebelum ini, tetapi Zakaria tidak menyebutkan kata-kata Abu Humaid bil lail, pada waktu malam. Itu tak ada sebut, waktu saja. Ini bab elok menudung bekas, mengikat gerabah, mulut gerabah, menutup pintu, dan menyebut nama Allah pada ketika menutupnya, dan memadamkan pelita dan api pada ketika hendak tidur. Dan ini bab juga melarang kanak-kanak dan binatang-binatang ternakan daripada berkeliaran, yakni selepas maghrib. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Ini di sini lagi. Sebelum itu lagi masuk dalam bab ni. Ini seterusnya lah sambungan. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, katanya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu untuk diminum. Maka berkatalah seorang lelaki yang ada di situ, wahai Rasulullah, bolehkah kami hidangkan kepada engkau, kepada Tuan Nabi? Nakkah kami hidangkan, kami buat mari Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh. Perawi berkata, yakni Jabir, orang itu pun keluar pergi. Selepas tu dia pun bawa mari satu mangkuk Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seterusnya berkata, bersabda, kata ke dia, kenapa tidak engkau tutup bekas itu, walaupun dengan melintang satu ranting kayu di atasnya? Perawi berkata, selepas itu Nabi SAW minum. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir lagi. Dia berkata, ada seseorang datang, dipanggil dia tu Abu Humaid. Dia datang dengan membawa satu mangkuk susu daripada Naqi'. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, kenapa tidak engkau tudung, walaupun dengan hanya melintangkan satu ranting kayu? Riwayat daripada Jabir lagi, daripada Rasulullah SAW, bahawa baginda bersabda, tudungkan bekas kamu, dan ikat gerabah, yakni mulut gerabah kamu, tutup pintu, padamkan lampu pelita, dan padamkan pelita, kerana syaitan tidak boleh membuka mulut gerabah, yakni yang diikat. Dia tidak boleh membuka pintu, dan dia tidak boleh membuka tudung bekas. Sekiranya seseorang daripada kamu tidak mendapati sesuatu, melainkan dengan, yakni untuk menutup bekas tadi, melainkan dengan melintangkan satu ranting kayu saja di atasnya, di samping menyebut nama Allah, maka itu pun boleh juga dilakukannya. Sesungguhnya fuwaisiqah, binatang-binatang kecil yang jahat, yang perosak, binatang-binatang kecil perosak boleh membakar rumah bersama-sama dengan penghuninya. Qutaibah dalam hadisnya tidak ada menyebutkan kamu tutup pintu.
Perkataan itu tidak ada dalam riwayat Qutaibah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir daripada Nabi SAW hadis ini, cuma beliau bersabda, ini berdasarkan riwayat ini, kamu tutup ataupun tudungkan bekas, ataupun dia kata khammirul ina, mana lafaz dia tu berbeza, akfi'u ataupun khammiru, yang mana maknanya sama lah, iaitu tudung ataupun tutupkan bekas. Di dalam riwayat ini perawinya tidak ada menyebutkan melintang satu ranting kayu di atas bekas, itu tak ada sebut dalam riwayat. Seterusnya riwayat daripada Jabir lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu. Lalu perawi menyebutkan sama seperti lafaz hadis lain yang tersebut sebelum ini, cuma di dalam riwayat ini dia menyebutkan khammirul aniyah. Aniyah mana dengan lafaz jamak, kamu tudunglah bekas-bekas, bukan bekas saja tetapi bekas-bekas kamu. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, binatang perosak itu boleh membakar penghuni rumah, boleh membakar kain mereka dalam keadaan penghuni rumah tu ada di rumah tu juga. Itu saja beza dia. Riwayat daripada Jabir lagi, daripada perawi-perawi yang lain-lain ini, yang ni riwayat daripada Nabi SAW sama seperti hadis mereka yang tersebut sebelum ini. Dan Nabi SAW bersabda, wal fuwaisiqah tudrimul baita ala ahlihi, dengan lafaz lagu tu. Tadi tudrimu ala ahlil bait baitahum, ni tudrimul baita ala ahlihi. Kerana binatang perosak itu, binatang-binatang kecil perosak itu boleh membakar rumah dengan penghuninya sekali. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila tiba waktu malam ataupun bila kamu berada di waktu petang, di penghujung waktu petang, maka kamu tahanlah, peganglah anak-anak kamu. Kamu tahan, dia pegang anak-anak kamu, kerana pada ketika itu syaitan berkeliaran. Apabila telah berlalu seketika dari waktu malam, kamu boleh melepaskan mereka, biarkan mereka. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak boleh membuka pintu yang tertutup. Kamu ikatlah gereba kamu dan sebutlah nama Allah, yakni pada ketika mengikatnya. Kamu tudunglah bekas-bekas kamu, dan ataupun di samping kamu menyebut nama Allah, walaupun dengan melintangkan apa-apa di atasnya. Apa-apa, bukan melintang satu ranting kayu, dah, syai'an, apa-apa. Dan kamu padamkanlah lampu-lampu kamu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah lagi, beliau berkata nahwan, sama seperti makna hadis yang telah diceritakan oleh Atha sebelum ini. Nahwan, bukan mithlah, tapi nahwan. Bila kata nahwan, maknanya makna dia saja sama, lafaznya tidak sama. Cuma di sini dalam riwayat ini dia tidak ada sebut, kamu sebutlah nama Allah Azza wa Jalla. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Atha dan Ammar bin Dinar seperti riwayat Rawh sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Jabir lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu lepaskan binatang-binatang kamu yang berharga dan anak-anak kamu bila matahari terbenam, sehinggalah hilang fahmatul isya,
sehinggalah hilang gelap isyak ataupun seketika dari waktu malam. Kerana syaitan berkeliaran pada ketika terbenam matahari itu, sehingga tadhhaba fahmatul isya, sehingga hilang kegelapan isyak. Yani sehingga masuk waktu isyak, itu maksudnya. Riwayat satu lagi itu serupa tu juga. Dia kata dari segi maknanya serupa dengan hadis Zuhair yang tersebut sebelum ini. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Abdullah lagi, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tudunglah bekas dan kamu ikatlah gereba, kerana dalam satu tahun ada satu malam di mana pada malam itu turun wabak. Tidak ia lalu pada mana-mana bekas yang tidak ada penutupnya ataupun gereba yang tidak diikat, melainkan dia akan masuk ke dalamnya. Melainkan wabak itu akan masuk, sedikit sebanyak daripada wabak itu akan masuk ke dalamnya. Riwayat satu lagi ni serupa tu juga, cuma beza dengan hak sebelum ni. Dia kata dalam satu tahun itu ada satu hari, bukan satu malam. Hak sebelum ni satu malam di mana wabak turun. Dan di akhir hadis ini dia menambahkan, yakni lebih daripada riwayat yang tersebut sebelum ini, iaitu kata-kata Laith, orang-orang ajam dekat rumah kami ataupun yang ada bersama kami, mereka jaga keadaan itu pada kanun al-awwal, iaitu pada bulan Disember. Pada bulan Disember. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salim, daripada ayahnya, yakni Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jangan kamu biarkan api di rumah-rumah kamu, yakni bernyala ketika kamu tidur. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya, pernah terbakar sebuah rumah di Madinah ketika penghuninya ada di dalamnya pada waktu malam. Apabila cerita kebakaran itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya api ini sebenarnya adalah musuh kamu. Bila kamu nak tidur, kamu padamkan, kamu matikan api. Itulah. Kita tengok semula. Ini keharusan minum susu. Sebelum pada ni, lepas bab makan minum. Banyak-banyak minum tu, dia sebutnya sebelum ni ialah arak. Arak tu habis dah ceritanya. Haramlah, tak boleh kita minum. Rekah ceritanya. Lepas tu minuman ini bukan semuanya nak isyarat kepada, bukan semua minuman itu haram. Ada yang halal. Contoh yang halal antaranya ialah susu. Itu maksudnya. Sebelum pada ni arak, selepas pada ni susu. Dan kira-kiranya apa yang Imam Muslim mari contoh ni apa dia mari hak ni, dia tidak mari hak lain, pada hak lain banyak lagi. Sebab hak ni lah yang paling baik di antara sekian banyak minuman itu. Yang paling baik antara sekian banyak minuman itu. Dan ia boleh menggantikan makan. Bukan sekadar minum saja, menghilangkan dahaga, tapi boleh ganti makanan. Kita kata kalau orang makan roti, boleh ganti roti. Orang makan nasi, boleh ganti nasi, mengenyangkan. Selain itu,
Kira-kiranya Imam Muslim ni dia mari hadis kan. Saat ni kita baca dah. Bila Nabi SAW nak mi'raj tu, tengah jalan tu di Ilya tu mana Baitul Maqdis, di Palestin dah ni Baitul Maqdis. Bila sampai di situ, dibawakan kepada Nabi SAW dua bekah, dua mangkuk. Dalam satunya berisi arak, satu laginya susu. Jadi digandingkan dua tu, dia letak sekali. Kalau bagi pilihan, dua tu. Begitulah juga tertib dari segi kitab ni. Mula-mula dia mari bab minuman ni arak, lepas arak susu. Isyarat kepada apa yang berlaku kepada Rasulullah, pilihan yang diberikan kepada dia dulu lagu mana, iaitu hak ni, dua ni antara dua ni. Mana kalau selain daripada air sejuk lah, air sejuk tu tak kira lah. Kalau hak lain, antara dua ni, hak ni digemari lah. Hak ni satu pihak, siapa kelah ni pun duduk minum lagi, orang-orang kafir lah. Pada masa tu orang Islam pun minum juga di peringkat awal tu. Tapi hak tu sebenarnya tidak baik. Yang baiknya, yang ada munafaatnya, yang ada khasiatnya, baik untuk kesihatan, ialah susu. Tidak merosakkan akal seperti arak. Bahkan hak ni menyegarkan. Tak apalah hak tu. Kita nak cerita dari segi kesesuaian apa bab ni diatur oleh Imam Muslim lagu tu. Mula-mula bab minuman ni susu, arak, lepas tu susu. Itu isyarat kepada yang dihidangkan kepada Nabi itulah, bagi pilihan. Kalau nak pilih hak mana, dia pilih susu. Secara tidak langsung bermakna susu itu halal dan yang terpilih. Dan arak itu Nabi tinggalkan. Bahkan Jibril kata situ, kalau mu pilih arak tu sesak umatmu. Sesak umatmu. Maknanya hak tu tidak baik. Mungkin ada faedah dia sikit sebanyak, seperti mana dalam Quran pun ada sebut juga kan. Dia ada sebut juga, adalah munafaat dia tu sikit sebanyak, tetapi mudarat dia tu lebih lagi. Itu sebab kira-kiranya Imam Muslim susun hadis ini, lagu ni. Kemudian kita tengok cerita ni, cerita hadis hak mula-mula ni riwayat Barak. Dia kata Abu Bakar As-Siddiq, kira-kiranya royak dia lah. Kisah dia bila keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Di tengah jalan tu adalah kami jumpa dengan penggembala, seorang penggembala kambing. Ketika tu Rasulullah SAW dahaga. Abu Bakar ni, dia padahal tok tua dah, tok tua dia tu. Tapi tok tua pun lebih muda daripada Nabi SAW. Dia ni walaupun kata tok tua, dia lebih muda daripada Nabi SAW, tapi rupa dia lebih tua daripada Nabi SAW. Ketika sampai ke Madinah tu, setengah-tengah tak kenal lagi dia kamak ke Abu Bakar tu Rasulullah tu. Pasal tua kan. Tapi tidak begitu. Rasulullah tu yang muda, nampak muda. Abu Bakar nampak tua, ubai habis rambut. Pada masa pergi ke Madinah tu pun ubai habis rambut. Abu Bakar cerita di dalam perjalanan tu lagu mana, dia ni tok tua, dia pergi perah susu kambing. Ditanya ada ke susu, boleh ke tupai, boleh, ambil. Abu Bakar pergi perah susu kuthbah, itu maknanya susu sebanyak yang memadai lah. Puaslah sekali minum tu, gitu sebanyak tu. Kalau kita kata segelas ataupun 2 gelas, itu maksud kuthbah. Saya pun bawa lah susu tu buat pergi kat Nabi. Mana kira-kiranya susu tu jauh buat pergi. Nabi SAW pun minum, sampai saya berasa puas hati. Bukan Nabi, dia tidak, Nabi puas hati, saya puas hati. Maknanya betapa kasihnya Abu Bakar ni kepada Rasulullah. Bukan dia yang minum, dia yang susah, dia beri minum kepada Nabi. Bila Nabi puas, dia berasa puas hati, lega. Dia berasa lega, dia berasa puas hati. Ini menunjukkan kasihnya kepada Rasulullah. Kasih
Seseorang yang kasih kepada seseorang ni dia lebih suka lagi. Kalau kekasih dia tu dapat sesuatu, dia lebih suka lagi daripada tuan diri. Kalau kekasih dia tu puas, dia lebih puas lagi. Kalau kekasih dia tu suka, dia lebih suka. Itu tanda orang kasih sejati. Abu Bakar ni lagu tu lah. Keadaannya, perasaan dia tu, khidmat semua kepada Nabi SAW dalam perjalanan itu. Dan pada ketika lain pun, bukan dalam peristiwa ni saja, pada ketika lain pun begitu juga. Dia hamparkan kain, dia kebah-kebah tempat tu, dia biar Nabi SAW tidur di situ. Dia tu, dia tidak itu mana. Dan Nabi SAW tidak pula kata apa ni, tak usahlah buat begitu, buat apa muka tua. Ada. Sebab apa? Sebab kerja Nabi tu, buat kerja begitu sebenarnya dia tak ada dah. Hubungan tua dengan menantu tu kecil, jadi kecil. Sekarang ni hubungan Nabi dengan pengikut dia, tu. Dengan pengikut dia, hubungan guru dengan murid jadi. Dalam keadaan, sebab apa? Nabi SAW pergi ke Madinah tu bukan ada kepentingan peribadi apa, tak ada apa, kerana Islam semata-mata dan dengan perintah Allah begitu. Jadi dia melaksanakan tugas dia sebagai Nabi. Abu Bakar sedar hal tu, dan Nabi pun sedar. Dengan sebab itu dia biarkan. Nak khidmat tak apa, biar. Memang patut pun. Memang patut pun. Tempat-tempat tu. Maknanya tugas. Begitu juga tempat-tempat lain. Kita katalah anak kita tu Perdana Menteri sekalipun, tapi dalam majlis yang umum, majlis rasmi, tak boleh nak buat kepada ayah ni lebih pada orang lain serupa. Pelik, macam nampak pelik pula. Buat serupa ramai-ramai. Sebab apa? Pada ketika tu hubungan anak dengan ayah tu kecil, malak jadinya. Hak lain, hak lebih terang. Hak tu lebih kena jaga lagi. Hak tu, kedudukan tu lebih kena jaga lagi. Itu satu contoh. Kalau contoh lain begitu juga tugas. Kalau ayah seorang boleh, anak penjahat, tugas dia tu lebih penting lagi daripada hubungan anak dengan ayah. Tugas dia boleh kau, dia gapo kau, tak caralah. Hak tu lebih penting lagi. Begitu juga sahabat-sahabat, ayah dengan anak perang kadang-kadang. Anak bunuh ayah, ada. Ayah bunuh anak, ada. Pasal apa? Ni agama ni, ini tugas. Pada ketika tu hubungan tu jadi kecil. Ni kita nampaklah benda-benda lagu ni. Di sini bukan makna Nabi SAW ni nak ajar adab, kurang adab kita dengan mertua. Tak. Dia ada kedudukan lain. Sebab dia tu, atas diri dia tu bukan, kalau kita orang biasa ni kan, sekadar orang biasa lah. Tapi kalau kita ni tu lagi, ni lagi banyak kara, kena ambil kira juga orang tu. Yalah, kalau anak tu sebagai anak biasa, memanglah. Ataupun menantu tu menantu biasa, memanglah. Tetapi kalau menantu tu, anak tu ada kedudukan dia dan dalam majlis yang khusus rasmi, maka dia kena jaga hak tu lebih penting lagi daripada hak ni, hubungan hak ni. Hak ni di rumah lah. Di rumah. Depan orang ramai dalam majlis, kau dalam gitu gini, dalam mahkamah, kau gapo kalau ayah tu jadi hakim, tak cara dah anak tu kalau ke mana, tak boleh. Bahkan dari segi hukumnya dia tak boleh nak cara anak dia tu, kena orang lain. Takut-takut jadi beratlah. Takut jadi kasih kepada anak tu, jadi membuatkan dia tu tidak berlaku adil. Dia puas hati. Dalam riwayat yang kedua ni lagu tu juga seperti itu. Cumanya ada tambahan. Maknanya Pak Abu Bakar ceritalah kepada Barak. Bila Abu Bakar pergi ke Madinah, Barak minta royak lah, minta juga royak peristiwa bagaimana dalam perjalanan hijrah tu. Abu Bakar pun cerita. Bila Barak dia nak cerita kepada orang lain pula, ada kalanya dia cerita ringkas, ada kalanya dia cerita panjang sikit. Boleh jadi pada ketika dia ringkas tu, dia nak cepat ke, dia gaduh ke, mana kita tahu. Kita tak boleh kata apa sekali ni dia royak banyak ni, lepas tu dia royak panjang pula, apa ni. Menunjukkan riwayat ni, buat enti hadis dia tak faham, dia kata lagu betul. Dia kata apa riwayat ni setakat ni sikit ya, lepas tu riwayat ni panjang pula, ni menunjukkan tak betul, tak boleh nak pegang. Mana saya nak pegang? Dia kata dia tidak faham. Dia tidak faham. Ini keadaannya serupa dengan orang telefon.
Kawan tu gaduh-gaduh nampak dah. Dia mana tahu kawan tu sakit perut nak pergi jam mungkin dia tak nampak. Jadi kita kena faham sendiri lah bila telefon tu kalau orang tu nampak gaduh saja, tidak menjapuk, tidak kecek jugalah, tidak sambut, ya. Maknanya dia gaduh lah tu. Faham-faham lah. Jadi kalau lah dia itu, kita janganlah kata dia sombong, kalau dia gitu begini, dia cepat tak ada kecek panjang. Sebab kita tak tahu hadiah, kita tak tengok. Begitu juga orang zaman sekarang ni dia nak kritik hadis, nak kritik sahabat dulu apa kecek tak serupa. Dia tak tengok keadaan tu pada ketika sahabat duduk riwayat hadis tu dia kalau ada ke mana. Dia sakit perut kok? Ataupun dia gaduh dalam perjalanan kok dia lagu mana tahu. Dan cerita ni tidak semesti, tidak syarat kena cerita lengkap penuh. Asalkan dia pernah cerita hak lengkap, cukup. Boleh rujuk tempat lain sini aku sebab itulah yang ulama-ulama ada ni kumpul tepat. Ada hak ringkas, ada hak panjang. Nak rayaknya nak pasti tengok semua. Boleh jadi ketika ni dia rayak ringkas, ketika ni dia senang, dia lega dalam keadaan tidak nak gaduh gapo-gapo. Memang dia ingat molek, boleh jadi berlaku. Dia pun rayak. Begitu cara. Perawi-perawi dia rayak mengikut apa yang dia dengar. Itu kaedah penyampaian hadis. Jadi kita kena faham latar belakang dia. Jangan tu kita kata kecek tak serupa. Sekali ni gini rayak, sekali ni gini. Jadi kita nak pegang mana? Tak kena kalau kita menimbulkan kemusykilan gitu. Nabi SAW diturut oleh Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Sebab apa? Tawaran hebat kan? Kalau orang boleh bunuh Nabi, boleh higap Nabi, tawarannya memang besar lah, lumayan. Jadi Suraqah ni bila dia dengar, dalam Bukhari, dalam Muslim pun ada cerita, bila dia dengar ada tawaran tu, dia cepat-cepat pergi cari. Sebab dia perasan daripada cerita tu, gambaran orang tu mana ada ni, kira-kiranya Nabi lah ni. Dia pun pergi, dia turut tu kira-kiranya betul lah. Tapi jauh lagi kuda dia tu dia pecuk. Padahal bukan tempat tanah tu, tanah yang apa kita kata lembut, ataupun tanah yang pasir yang gua, kita kata gua, tidak. Tanah kerak. Tiba-tiba masuk kaki kuda dia tu dalam tanah. Waktu dia pelik tu, masuk kaki kuda, lekat, jatuh dia. Dalam riwayat ni disebut sekali saja, tapi dalam riwayat yang disebut beberapa kali berlaku begitu. Dan akhir sekali, ni ringkas cerita lagi, dia minta Nabi SAW supaya berdoa ke dia, jangan jadi gitu lagi. Dia pun berasa dah lah, ni pelik ni, tidak biasa ni. Moga dia orang biasa naik kuda, tidak lagu tu sekali. Bila berlaku begitu, dia berasa ni benda pelik ni. Jadi dia pun minta dengan Nabi, doa lah kepada Allah untuk aku, kata dia. Kalau aku sampai dekat pun, aku tidak akan apa-apa kan. Nabi SAW pun doa tu mana lepas lah. Dia pun pergi. Ni ringkas cerita yang panjang ada hak lain. Cerita yang panjangnya dia sebut, dia pergi duduk dekat Nabi SAW, minta Nabi SAW tulis surat. Nanti kemudian kalau dia pergi ke Madinah, biarlah dia diberi perlindungan gapo-gapo. Tak apa, tulis surat dah tengah jalan. Dan Nabi SAW kata, bagaimana nanti kalau kamu memakai gelang Kisra. Gelang Kisra tu maknanya kamu pakai pada suatu hari nanti, bagaimana rasanya kamu. Itu peristiwa ni. Lepas tu hak Nabi SAW kata saat ni, zaman Sayyidina Umar baru berlaku. Lama selepas pada tu, bila Kisra tu jatuh, Farsi jatuh, askar Islam bawa marilah segala rampasan perang, termasuklah gelang Kisra yang menjadi kebanggaan dia lah, yang dia pakai semua. Buat bagi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu hak Nabi kata kepada Suraqah ada pada masa tu. Suraqah ada. Dia kata, angkat tangan kamu. Dia kata kepada Suraqah, kamu angkat tangan kamu. Dia pun angkatlah tangan dia. Dia ni bulu kuat. Bulu tu. Orang panggil dalam bahasa Arab azam.
Azab ni hak bulu kuat sangat. Kita ada bulu juga, kita kata gitu. Tidaklah pada lembab sangat. Dia ni pelik. Angkat sangat. Sayyidina Umar pun pakar gelar itu. Inilah hak Nabi kata dulu. Ni masa dia hak Nabi kata dulu ni. Betul dah lah. Dan kamu berdoa, kamu kata gini, kata Sayyidina Umar, dia kata alhamdulillahilladzi salabahuma Kisra bin Hurmuz wa albasahuma Suraqah al-A'rabi. Kamu kata gitu. Kamu angkat dua tangan tu, Sayyidina Umar pun pakar. Kamu kata gitu. Suraqah pun kata. Terbuktilah apa hak Nabi kata kepada dia dahulu. Lagu mana nanti kalau dua gelang Isra tu duduk di tangan kamu, mestilah maknanya kamu berasa hebat. Mestilah maknanya Islam, tanda Islam tu makna kuat pada masa tu. Mestilah kamu suka. Bila kamu orang Islam kan, kamu sukalah dengan kemenangan Islam tu. Gitulah kira-kira. Lepas tu lain tu seperti itulah juga. Lalu dekat satu orang gembala kambing. Gembala ni biasanya dia bukan tuan dia. Dia hamba abdi gitu je. Tapi apa ya Sayyidina Abu Bakar ni mudah minta. Lepas tu Nabi SAW pun minum. Padahal ni kambing orang ni, hak orang. Boleh ke tidak lagu tu? Kalau nak kira je Nabi SAW ni kan jaga sangat kan diri dia daripada makan benda-benda hak bukan hak sendiri. Kira-kiranya ni subhat lah. Boleh jadi tuan dia bui, boleh jadi tuan dia tak bui. Tak ada jelas dalam riwayat mana-mana pun yang menyebutkan ini hak orang Islam. Kira-kiranya hak orang kafir lah. Lepas tu macam mana Nabi SAW minum? Mudah je. Sayyidina Abu Bakar pun minta gitu, dan dia pun bui. Macam mana? Jadi jawapan yang paling baik antara sekian banyak jawapan itu, dulu pun kita ada jumpa dah ni sebenarnya, ialah dalam tradisi Arab, kira-kiranya tuan-tuan kambing ni ataupun binatang ni, dia memang bagi kebenaran dah kepada orang bawahan dia. Kalau sekiranya dalam perjalanan, dalam kamu mengembala apa-apa, orang memerlukan, dan sekadar untuk memenuhi keperluan dia yang asas, sekadar itu memang maklum di kalangan mereka, adat mereka dibenarkan, tak kira siapa. Gitu. Oleh kerana sudah maklum dah dalam tradisi dia, maka tak apalah, macam izin lah tu, kira maklum. Ni pun gitu juga. Dengan sebab itu tak apa orang kafir siapa pun, kalau Islam pun kepada orang kafir pun dia akan buat gitu juga. Mana tradisi ni ataupun adat ni, hak orang kafir pun kalau molek, kita boleh pakai, boleh terima pakai. Tidak semesti benda tu diperkenalkan oleh Islam. Kalau orang kafir terima benda tu dan benda tu molek, kita boleh pakai. Mengikut uruf tu, mana kalau berpunca daripada orang kafir pun, mana kita boleh pakai juga. Gitu. Lepas tu hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pada malam Isra tu di Iliak dibawakan dua mangkuk. Satunya berisi arak, satu lagi berisi susu. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, cerita susu lah berlakon. Susu. Nabi SAW pun tengok dua tu, dia perhati tengok. Dia pun ambil susu. Jibril pun kata supaya kita baca tadilah. Nabi SAW pilih susu. Kita kata mungkin muskil tak. Apa ya malaikat ni buat mari arak? Tidakkah arak tu haram? Lepas tu buat mari hidayah ke Nabi. Bapanya benda lagu ni. Pak Nabi tu ibadat tu, perintah Tuhan suruh pergi tu nak jumpa dengan Tuhan tu. Nak mengadap. Pergi dalam perjalanan dia tu, suci, perjalanan yang suci, tiba-tiba buat mari benda lagu ni bapa. Jawapannya ialah pada ketika tu arak dia tidak haram lagi. Pada ketika Mi'raj ni arak tak haram lagi. Tapi Nabi SAW tak pernah minum arak. Walaupun semasa di Mekah tu tak ada lagi hukum tentang arak ni, kira-kiranya perasaan Nabi SAW dia memang tak kenal sama arak. Cumanya hukum ni bukan dia boleh buat sendiri.
Hukum ni hak Allah. Yang membuat hukum ni Allah. Yang menentukan halal ataupun haram ni Allah. Dia hanya menyampaikan. Pada ketika itu kira-kiranya Nabi tak kenal sama dah. Dan macam ada isyarat juga di situ bahawa arak ni akan diharamkan nanti. Sebab apa? Nabi tengok benda ni tak ada munafaat dia. Hak mudarat lebih banyak lagi. Bila begitu dia ambil susu. Ambil susu, Jibril pun kata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu untuk memilih fitrah, memilih kesucian. Sebab apa? Fitrah tu kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Fitrah mana atas kesucian hak asal. Kesucian hak asal. Kesucian hak asal semula jadi kepada dia Islam. Kalau agama Islam. Kesucian hak asal yang sesuai dengan manusia hak asal apa dia? Susu. Manusia mula-mula lahir minum susu. Itulah asal. Tak minum air pun tak apa. Minum susu. Susu ibu dia kita kata. Jadi hak ni pun maknanya paling sesuai dengan hak asal dalam keadaan bersih. Manusia hak tak ada dosa bila dia baru lahir, dilahirkan oleh ibu dia tu kan tak ada dosa. Hak tak ada dosa tu hak paling sesuai dengan dia gapo? Susu. Tu dah ayatnya. Isyarat kepada orang tu. Begitulah juga maknanya orang yang nak suci, dia kena pilih yang suci lah. Tetapi hak suci ni kalau tak kira dari segi hak asal kejadiannya, tetapi kalau dicemarkan oleh manusia dengan dia curi, dengan dia apa, dengan dia campur susu tu lepas tu dia jual pitih, itu dia tidak jadi suci juga. Kira asal dia tu. Hukum dia serupa juga dengan lain, jadi cemar juga. Jadi cemar juga. Tapi benda tu dari segi kejadiannya adalah suci. Itu yang pertama. Yang keduanya isyarat bila Nabi pilih susu, isyarat kepada Nabi SAW akan mendapat ilmu yang banyak dalam perjalanan dia tu. Jadi di dalam mukaddimah perjalanan dia tu dalam dunia ni, start mana? Start di Baitul Maqdis tu lah, naik ke langit. Start situ. Dia start dengan minum susu. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada ilmu yang banyak. Sebab susu ni di alam misal berarti ilmu. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW tu di alam misal tu. Kira-kiranya kalau orang lain ada situ, dia tak nampak tu. Tetapi berlaku dalam jaga, dalam sedar, bukan tidur, bukan mimpi. Cumanya Nabi SAW nampak. Dan benda tu nyata lah. Macam kita minum susu sungguh, dia pun minum sungguh lah. Gitu. Tetapi dia saja yang nampak, yang sedar. Kalau ada lah katakanlah orang biasa di sekeliling, tak akan nampak. Tak akan nampak. Begitu. Itu isyarat kepada ilmu. Dan ilmu hak Nabi akan dapat ni banyaknya apabila dia mi'raj ke langit. Hak dia cerita kepada kita tu sekadar tu lah mampu kita terima. Hak dia tidak cerita, hak ilmu Allah SWT beri kepada dia untuk persediaan dia, persiapan diri dia tu. Alangkah banyak luas. Hak tu tak dapat kita bayangkan. Sebanyak mana hak wajib atas dia menyampaikan kepada umat, dia telah sampaikan. Tetapi hak tidak wajib, hak untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Tentulah tak boleh nak bayangkan lah seluas mana ilmunya. Dan itu diisyaratkan dengan susu yang dia minum. Adapun arak dia tidak minum. Lepas tu dia kata, kalaulah kamu ambil arak tu, nescaya sesak umat. Ini isyarat kepada rakyat ni. Orang bawah ni dia mengikut orang atas. Dia jadi ikut, dia akan terpengaruh dengan orang atas. Sebab itulah pepatah lah kata-kata orang Arab, bukan hadis. Dia kata an-nas ala dini muluki. Manusia ni mengikut agama pemerintah. Kalau pemerintah dia lagu tu jenis bukan ikut tu, dia bukan ikut tu. Dia akan jadi gitu. Kalau pemerintah dia rasuah, ayat pun rasuah juga lah, mana gitulah. Perangai tu dia jadi lebih kurang. Menunjukkan
Kalau kita nak suruh jadi baik, orang bawah kita pun kena baik. Susah kita nak faham, nak terima lah, dan nak berlaku. Kalau si ayah tu isap rokok misalnya, anak dia tak isap rokok, payah tu kan. Anak dia nak tengok, tak ada apa-apa ke ayah dia. Boleh jadi kalau ayah dia larang depan ayah dia tu tak isap, tapi alik belakang dia akan cuba je. Boleh jadi. Itulah akibatnya. Dengan sebab itu tak boleh. Kalau nak suruh selamat, jangan buatlah benda lagu tu. Itu semua tu, apa yang berlaku kepada Nabi pada malam tu, semuanya mengandungi iktibar dan pengajaran. Ada isyarat yang dalam, yang sangat halus, pengajaran yang begitu banyak. Antaranya pemimpin. Sebab apa dia kaitkan dengan umat? Kalau mu minum, mu ambil arak tu, umatmu akan sesat. Umatmu akan sesat. Sedangkan agama yang Nabi bawa ni, dia tak save. Tak save. Satu ketika pun mana yang kita ni dalam keadaan mabuk, tak khabar. Tak save. Seboleh-bolehnya kita kena jaga akal kita. Dan ini adalah yang merosakkan akal, menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Akal itu adalah nikmat Allah SWT yang paling besar. Tiba-tiba kita hilangkan, nampak sangat tidak bersyukur kita, tidak menghargai apa yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi orang yang nak jadi bodoh, memang dia layak untuk jadi bodoh. Gitulah kesimpulan. Kalau kita ni makna memelihara diri dengan tidak buat benda-benda lagu tu, maknanya kita ni nak kepada kebaikan, kita nak kepada kesedaran, kecerdasan. InsyaAllah Allah SWT akan bagi kepada kita. Lambat banget tak bagi kepada kita kerana kita tidak layak, kerana adanya sebab-sebab yang tertentu. Mungkin dia akan bagi kepada anak kita, cucu kita dan seterusnya. Gitu ya. Tapi biar kita nak tu dulu. Alah kemolek, tak saya tunjuk hak tak molek, tak saya buat hak tak molek. Itu maksudnya. Lepas tu hadis hak lain tu serupa lebih kurang itulah. Lepas tu riwayat daripada Abu Humaid As-Sa'idi, dia kata aku pergi bawa satu mangkuk susu daripada Naqid. Naqid tu nama satu tempat lah, satu buat mari susu daripada sini. Tapi bekas tu tidak bertutup. Nabi pun kata, kenapa tak tutupnya? Walaupun dengan satu ranting kayu padan, dah kena tutup. Tak ada arah sangat, tutup lah lagu tu. Ini menunjukkan bahawa bekas-bekas ni Nabi SAW ajar kena tutup, kena tudung. Riwayat salah kita sepatu juga. Tapi lepas pada tu dia kata gitu saja, lepas tu dia ambil, dia minum juga. Bukan kata dia tak minum langsung. Dia minum juga, menunjukkan itu cuma lebih baik. Bukan makna sampai jadi najis, sampai jadi kotor, sampai jadi haram. Nah, benda tu dah tidak sampai gitu. Tapi mungkin kalau kita nak ajar orang bawah kita tak mesti minum. Kita pakai tak minum, nak ajar dia, tak apa. Tapi kalau Nabi SAW apa, dia tidak ajar gitu, takut-takut dia akan jadi haram lah pula. Sebab tu dia ambil, dia minum juga. Mana tak apa. Tapi kalau kita tak ada timbul masalah, kita ni buat hukum ke apa, tak ada. Hukum tu tetap dah. Tiba-tiba kita tak saya ambil, nak ajar anak kita, biar dia beringat semula tudung semua. Kalau kita tak sihat, tak tudung lagu ni, tak apa lagu tu. Boleh untuk mengajar adab. Tapi Nabi SAW tidak bagi, dia ambil, dia minum. Padahal dia kata dulu sebelum pada tu, menunjukkan hak moleknya gitulah. Hak moleknya gitulah. Seterusnya dia suruh tutup semua ni. Syaitan tak boleh buka begitu gini. Memang pun bomo kata ni orang bomo lah, dia biasa main dengan hati. Dia kata memang tak boleh buka. Kalau kita kata tudung gitu sikit pun tak boleh dah. Apa lagi kalau kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah saja, tutup. Lagilah dia tak boleh.
Ni kalau baca tu tentu dah lah. Dan moga Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat lagu ni, dan berdasarkan hadis hak kemudian tu dia suruh di samping baca bismillah. Di samping baca bismillah belakang. Mana tutup pintu, tutup gau-gau ni dia tak boleh buka tu kalau dengan bismillah. Hak tu tentu dah. Tapi kalau tidak bismillah pun, sebab setengah-setengah hadis tak ada sebut baca bismillah, tutup saja. Oh, mana dia tak boleh buka dah. Lemah sangat dia ni. Hak tempat lemah dia tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan ini adalah berkat bismillah. Mana dia tak boleh buka tu kalau kita baca bismillah. Kalau dia tak boleh buka juga, mungkin itu kebetulan lah, ada hak boleh buka. Tidak terjamin lah. Kalau hak baca bismillah ni terjamin tidak boleh buka. Dan baca bismillah kata dia. Ada apa ni, selain daripada faedah yang disebutkan di dalam hadis ni, syaitan tak boleh buka. Apa dia suruh katuk, suruh gini ni? Sebabnya gini. Selain daripada hak tu, ada lagi banyak faedah yang lain. Faedah yang lain tu supaya kita maklum lah, kan binatang-binatang ni macam lalak kau, gapo kau, lipah kau, cicak kau, boleh bawa penyakit, boleh mengganggu kesihatan kita, boleh bahkan membawa penyakit, berjangkit, wabak, gapo tu. Ada kuman-kuman dia tu. Itu antaranya. Itu faedah dia. Lepas tu terpelihara daripada kotor gapo semua. Kalau tidak sabit, binatang-binatang saat ni bawa penyakit tu terpelihara daripada kotor. Nabi SAW suka bersih, dan dia nak ajar umat dia ni bersih. Antara hak bersih tu makanan yang bertutup lah. Makanan yang bertutup, yang bertudung. Jadi tudung ni tudung lagu mana? Kalau tempat yang padat tudung jarang, tak apa lah tudung jarang lah. Tapi kalau hak tempat debu tu dia tidak padan dengan jarang, boleh masuk juga. Kalau maksud nak jaga daripada kekotoran lah, kalau tempat debu, kalau spos haji tu kita kata, spos haji tu kan dia ada lubang-lubang tu, dia masuk juga. Maka penutup dia tu kena dalam bentuk lain. Kena dalam bentuk lain, dalam bentuk cermin kau, apa kau, yang lebih kemah lagi, sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Bukan kata tutup, ditutup spos haji belakang dah. Mengikut keadaan. Begitu juga kalau tutup makanan tu, kalau tutup dengan saji spos zaman itu, tak ada lubang langsung, boleh jadi bangkat basi makanan, tidak molek juga. Jadi tidak semestinya mana kita kena tudung tak ada lubang langsung dah. Kalau nak kira syaitan dia halus sangat, dia boleh masuk tu ada lubang ke apa tu. Kalau dalam rumah dia boleh masuk gitu. Hanya ini kerana berkat bismillah. Cuma kalau orang Islam yang Nabi ajar ni orang Islam, kira-kiranya orang Islam kalau dia tidak baca bismillah pun kelebihan dia orang Islam tu, syaitan takutlah kira-kiranya. Kira-kira kalau tak masuk pun, tapi tidak ada jaminan. Kalau tak masuk juga, kira-kira syaitan takut. Boleh jadi dia kata Islam ni baca kau gapo kau, kalau aku pergi dekat kena, baik aku tak pergi dulu lagi. Boleh jadi. Tetapi yang jelasnya kalau baca. Adapun kita tudung makanan tak sewi pasi gitu, walaupun ada lubang-lubang, itu tak apa. Dia tak boleh masuk juga bila kita baca bismillah. Isyarat tu maknanya sebab kena ada juga tudung, walaupun dengan melentangkan satu ranting kayu ataupun kertas sikit ya, tisu kau kita kata tudung, hak tu hak naknya. Saya tak boleh buka dah. Lepas tu dia suruh jaga hak ni orang panggil perintah Nabi ataupun larangan dia di sini termasuk hak irsyadi dan nadbi. Nadbi ni dari segi hak kita tak faham.
Irsyadi ni dari segi apa mana? Kalau kita faham kebaikan dia, misalnya kotor, misalnya dia bawa kumai kau binatang-binatang tu, Nabi SAW royak benda-benda lagu ni dia ada kaitan dengan tu. Ada pun hak akhir ni dia kata binatang kecil hak jahat. Di sini maksudnya tikus. Tapi mungkin tidak tikus saja, hak lain-lain pun boleh juga. Tapi biasanya pada masa tu tikus. Leni pun gitu juga. Dia boleh membakar rumah sekali dengan ahli keluarga dia. Dengan sebab itu Nabi suruh tutup pelita tu, mati lampu. Apa nama ni? Api tu. Apa sebab tu. Dan hak ni ada kaitan dengan kepentingan ataupun faedah duniawi kita. Faedah duniawi kita. Kalau perintah Nabi hak lagu ni, dia royak lagu ni, hak benda lagu ada faedah untuk dunia kita, itu orang panggil irsyadi. Kalau hak kita tak faham, nadbi. Gitu. Macam hak ni dia termasuk dalam irsyadi. Kalau kita misalnya kita kata pakai lampu spoiler ni lah, terpelihara daripada bahaya tadi, tak apa. Irsyadi dia bergantung pada keadaan, tidak menjadi hukum yang tetap. Sebab tu dia kenapa perintah ni, cerita dia berkait dengan apa? Kalau berkait dengan dunia, boleh jadi. Kalau berubah lampu tadi, berubah zaman dulu orang pakai pelita. Pelita tu sebab pernah berlaku kepada Nabi SAW sendiri. Tikus ni dia heret. Zaman dulu kan dia pelita tu orang pakai, dia sumbu dia. Dia heret sumbu tu pergi atas sejadah Nabi, terbakar sikit sejadah Nabi. Situlah Nabi SAW kata fuwaisiqah tu, bermakna benda-benda lagu ni kita tidak aman, tak selamat. Kalau kita nak selamat, matilah. Itu anjuran dia tu untuk kebaikan duniawi kita. Dan kita nampaklah faedah dia tu. Tapi kalau lampu semula ni terpelihara, selamat, tak apa, nak pasal. Bukan kata mesti kena mati. Cuma dari sudut lain mungkin ada kelebihan dia lah. Setengah orang itu tak boleh tidur kalau cerah. Itu pun satu hal juga. Kalau tidak sampai itu pun jimat, lebih jimat. Dari segi penggunaan api itu lebih jimat, tak ada untung juga. Tapi kalau tidak bahaya, hak dia takutnya hangus, hak tu hak takut. Nabi SAW royak juga benda-benda lagu ni. Tidak kata dia pemimpin agama, patutnya royak tentang agama sampai ke bila-bila lah. Tidak kata bila dia ni pemimpin negara duk cara ke politik semacam. Tak. Sebab dia ni banyak tugas dia. Selain daripada hak tu, dia ni sebagai bapa, ayah. Royak benda-benda lagu ni ayah. Ayah ataupun pendidik. Pendidik ada royak benda lagu. Di sini serupa je ni. Hadis-hadis ni kalau kita perhati lebih kurang je. Lebih kurang je. Nak suruh terpelihara makanan dan minuman. Itu maksud bab ni. Kalau sebelum pada ni minuman, sebelum pada ni makanan, lepas tu minuman. Minuman tu arak, lepas tu susu, lepas tu hak lain-lain lah. Hak lain-lain. Hak lain-lain tu kita kena jaga juga makanan dan minuman kita ni. Sebab benda ni bahaya, banyak perkara. Satunya bahaya hak zahir ni, mudarat, boleh bawa penyakit, apa semua tu. Yang keduanya bahaya syaitan tu. Syaitan dia boleh mengganggu kita juga. Sebab sedapat-dapatnya dia nak mengganggu kita, menjejaskan kehidupan kita. Bila kita tidak baca semua tu, dia pergi buatlah apa yang dia nak buat. Jadi kalau bekas-bekas dia tu kita makan, tak boleh lah. Bekas hak kotor. Hak kotor, walaupun kita tengok dengan mata kita tak ada nampak kotor, gapo tak ada semut, tak ada gapo. Tapi bekas dia jilat misalnya. Dia jilat tu apa padan dah. Tak moleknya untuk kita. Sebab itulah dia ajar kita supaya tudung. Dengan tudung lagu tu, dia tidak akan boleh buat apa-apa. Nabi SAW jaga kita daripada gangguan makhluk halus. Kita kata makhluk asing daripada kita. Dia jaga juga kita, royak juga kita.
Lepas tu dia cerita lagi, bila tiba malam maghrib lah, waktu maghrib, kamu tahanlah anak kamu, kalau mana-mana duduk main ke apa tu, kamu panggil, biar kelik duduk di rumah di masa tu, kelik duduk di rumah. Sebab apa? Dia kata syaitan berkeliaran pada ketika itu. Syaitan berkeliaran pada ketika itu. Lepas tu bila berlalu seketika dari waktu malam sampai ke isyak, lepas pada masuk waktu isyak tu tak apa, kamu lepas lah, nak lepas pun, dan tutup pintu supaya tak ada juga. Dia sebut supaya tak ada juga, dan suruh baca bismillah. Ini mengisyaratkan bahawa ada ketika-ketika tu syaitan ni lebih banyak pergi marinya. Benda ni kita tidak tahu. Kalau Nabi SAW tak ayat, kalau orang Allah SWT tunjuk ke dia, boleh dia nampak lah benda tu, dia akan nampak lah. Ada waktu-waktu sumpah binatang-binatang lah, binatang-binatang tertentu kan. Misalnya kita kata kelawar, misalnya kita kata kelawar, dia ada waktu petang, waktu lain tak ada. Waktu tu tak sibuk benar apa dia. Adapun syaitan ni waktu lain pun ada juga, tetapi tidak berkeliaran sangat. Waktu ni kuat dia. Sebab tu ini pengalaman lah, pengalaman sendiri masa duduk di kampung, masa budak-budak dia, hatu dia susuk orang pada masa ni, budak-budak kecil. Budak kena susuk ke hatu ke pagi. Benar siapa? Memang betul berlaku pada masa tu biasanya. Apa-apa? Pasal budak-budak ni kan, dia tak erti baca ayat kursi kau gapo kan. Dia tak ada air semaya, dia tak cara budak-budak ni. Boleh jadi dia kecing, dia berok kok. Jadi orang tua tak tahu, duduk dalam cemar. Bila dalam keadaan cemar tu dia sesuai dengan syaitan. Pada masa tu dia galak. Jadi bila dia galak ni, dia nak ganggu orang ni, nak menyusahkan orang, boleh jadi dia heret sekali. Heret tu kan macam-macam lah. Ini banyak berlaku dalam masyarakat ni. Biasanya berlaku pada masa tu. Maknanya bila kita perhati tengok benda ni berlaku, betul lah hak Nabi SAW royak tu. Di kampung anak dulu ada beberapa orang dia susu. Pelik juga kita, heran. Selekok duduk situ, dia nampak orang tapi dia panggil tak dengar. Pelik. Maknanya Tuhan berilah kuasa kepada dia tu. Kelebihan syaitan ni sementara dalam dunia ni, dia boleh buat benda-benda lagu tu. Padahal orang duduk sekeliling tak nampak, tak siapa masa dia, tak nampak. Tu situ bukan gilai. Yang orang berkenaan tu duduk panggil, tak dengar. Tu benda pelik tu. Dia boleh tutup mata orang tu, tak nampak, tak dengar. Tapi bila siapa masa dia, dia akan jumpa juga. Dia akan jumpa, duduk sini. Kalau setakat duduk situ, duduk celah tu, boleh kira. Kalau duduk atas pokok nibung tu nak mana? Tidak kau geger seluruh kampung. Pokok nibung tu duri penuh, macam mana boleh naik pakatah? Tak patah. Sebab tu kita kata, jarang-jarang sekali kalau berlaku benda lagu ni, dia nak tunjuklah ada makhluk lain. Bukan kita saja, manusia ni saja. Ada makhluk lain. Jadi kita kena beringatlah. Nabi SAW sudah pesan dah kepada kita, ingat pada masa ni anak-anak kena duduk dalam rumah, biar dalam kawalan kita. Jangan hidup main merayau-rayau kok-si. Setengah-setengah tempat tu tak apa. Dia syaitan dia tempat orang ramai, tempat apa ni, dia kau lari kau tak ada lah. Tapi tempat orang tak ada, tempat-tempat panah orang kata, tempat bekasan dia. Tempat-tempat tu tak boleh tempat main lah. Kalau budak-budak pun dia nak ganggu, nak menyusah orang tadi, tak bukan apa tu. Tapi kalau waktu malam, dia kurang. Betul-betul kita kata sebuah kelawar lah pada masa ni. Lepas pada tu kurang, tak ada. Ada juga tapi tak banyak. Pada masa tu kan tak kena gaya, kita jalan tepuh dia. Gitu. Lepas tu dia sebut lagi, suruh tutup, suruh gini-gini tu apa sebab? Sebab wabak-wabak ni ada kalanya daripada Allah SWT. Walaupun ada sebab musabab dia, dia katakan daripada Allah SWT. Maknanya kita tak tahu, bukan dengan usaha kita. Apabila bertudung, dia boleh selamat tu dengan tudung gitu.
daripada wabuk-wabuk sana. Sebab kita kata lah ni lah wabuk orang duk sibuk semua babi pakar kau tu belakang tudung muka ke apa, dia ada tu untuk menyelamatkan kita sikit sebanyak. Tudung tu bahagian-bahagian tertentu boleh menyelamatkan kita sikit sebanyak, boleh. Jadi begitulah juga apa-apa yang kita boleh jaga keselamatan kita, misalnya bekah ke, sebab kita tak tahu bila-bila masa nak mari tu melalui syaitan buat mari ke, binatang ke buat mari ke, angin ke, kita tak tahu. Dengan sebab itu hak mana-mana kita boleh jaga tu Nabi sudah royak dah. Kalau ilmu kita kau banyak lagi, kita jaga lagi dengan cara boleh lah. Ni dia royak hak ringkas, hak simple. Mula zaman dulu lagi tu je benda suruh jaga. Kalau kena jaga benda lain lagi, kira berdasarkan ilmu kita, benda ni kena jaga, kalau tidak tak boleh. Kita kena jagalah. Begitu. Dalam hadis ni ada sebut malam, ada sebut siang, tak apalah. Hak ni makna ada. Allah SWT buat turun. Mana daripada dia lah yang kita tidak tahu. Sebab-sebab dia tu ada juga. Penawar pun lagu tu juga. Dia bukan waktu turun penyakit saja, wabak saja. Penawar pun dia mari juga. Yang orang zaman dulu tak terfikir, tak terlitah, dia mari waktu turun. Kalau benda tu ada pun, kalau tak terlitah, orang nak buat kajian, nak guna, nak proses, tak jadi juga. Allah SWT awak mari. Dia ada pada ketika-ketika tertentu terbuka. Dan dia nak buka benda-benda ni hak berkait dengan dunia ni tidak semesti pada orang Islam. Orang kafir pun untuk faedah manusia, sebagai menyatakan rahmat dia akan ada sama-sama tu. Akan ada. Kalau kita kata dia waktu orang balak, waktu orang penyakit, dia waktu orang juga penawar. Maknanya gitu. Dia juga. Itu semua untuk keperluan kita yang sementara dalam dunia ni. Dalam dunia ni ujian kepada kita dalam dunia ni sementara hidup. Itu tu orang panggil perkara yang perlu asam garam lah, kehidupan. Asam garam kehidupan. Dalam hadis yang seterusnya, Laith kata orang-orang ajam, dia duk kata pada kanun awal ni bulan Disember. Ini benda yang kita tak boleh pegang. Ni orang kafir duduk kata ni, kepercayaan dia. Bukan benda tu boleh pegang, bukan hak Nabi kata. Perawi ni kata orang kafir dia ada masa-masa ni. Sebab orang kita lah bulan Safar kata. Pasal bulan tu ada kena penyakit gitu gini, dia kaitkan dengan bulan Safar, padahal tak ada kena-mengena. Ini biasalah, boleh berlaku pada bila-bila masa. Lain-lain tu serupa lah. Nabi SAW kata kena jaga api ke apa semua ni. Sebenarnya ia ni adalah musuh kepada kamu. Dari segi hak bahaya dia adalah, kalau tengok dari sudut bahaya dia, sudut bahaya dia yang mengancam kita tu memanglah musuh. Dengan sebab itu kita kena jagalah. Maknanya sesuatu perkara ni kadang-kadang belah-belah dia tu molek untuk kita, dia ada juga keburukan dia tu kepada kita. Jadi kita kena jagalah sudut keburukan, tak molek dia tu, kena jaga. Gitulah belah-belah guna. Lain-lain tu nampaknya tak ada apa dah. Sekat itulah dulu kemarin ni. Allahuakbar.